Cikgu buat apa tu? Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, hari ini kita akan belajar tentang kesihatan. Okey, itu apa yang cikgu buat tu adalah satu latihan untuk kecergasan. Okey, kita akan masuk unit 7, kecergasan fizikal. Untuk tingkatan 1 kan? Okey, jom. Cikgu, saya nak tanya apa itu kecergasan fizikal? Okey, terima kasih. Kecergasan fizikal. Okey, untuk tingkatan 1 kita akan belajar kecergasan fizikal dalam pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani, kecergasan fizikal ni dia berada pada unit ke-7. Apa itu kecergasan fizikal? Okey, kecergasan fizikal ni adalah keupayaan sistem tubuh badan kita ni untuk bekerja dengan lebih efisien bagi kita membolehkan seseorang itu menjadi sihat. Okey, menjadi sihat serta dapat kita melaksanakan aktiviti harian kita, aktiviti kehidupan harian kita. So maksudnya apa dia aktiviti kehidupan harian kita? Contohnya kita naik tangga, naik turun tangga, berjalan, pergi membeli. So untuk kehidupan harian kita yang sihat, kita perlu mengekalkan kecergasan fizikal kita. Okey, setiap orang berlainan kecergasan fizikal dia. Bergantung kepada individu tersebut, sama ada dia melakukan latihan macam mana, sama ada dia melakukan latihan dengan lebih banyak ataupun tidak melakukan latihan. So itu akan membezakan setiap individu tersebut mempunyai kecergasan fizikal yang berbeza. Ada orang setiap petang atau pagi dia akan lakukan aktiviti kecergasan dia. Tak kira lah apa dia. Kita akan belajar dalam tajuk ni apa aktiviti-aktiviti tersebut. Okey, aktiviti kecergasan fizikal ni dia ada 4 komponen kesihatan. Yang pertama adalah kapasiti aerobik. Yang kedua adalah daya tahan otot dan kekuatan otot. Yang ketiga adalah flexibility. Dan yang keempat adalah komposisi badan. Okey, 4 ni kita akan belajar dalam tajuk kecergasan fizikal. Okey, unit 7 ni. Okey, tapi hari ni cikgu akan masuk kepada yang pertama dahulu, iaitu tentang kapasiti aerobik. Yang kedua ni apa dia ketahanan otot, apa dia kekuatan otot, apa dia flexibility, apa dia komposisi badan. Kita akan masuk kepada seterusnya, video yang seterusnya. Okey, so hari ni kita akan tengok kepada kapasiti aerobik. Okey, sebelum kita masuk kepada kapasiti aerobik, apa itu kapasiti aerobik, dan kita masuk sebelum tu cikgu akan terangkan itu satu prinsip di mana kita akan gunakan untuk keempat-empat komponen kesihatan tadi. Keempat-empat komponen kesihatan tadi kita akan gunakan satu prinsip latihan dia. Maksud dia dipanggil prinsip FIT. F-I-T-T. F tu apa, I tu apa, T tu apa, T yang kedua ni adalah apa. Okey, F yang pertama adalah frekuensi. Frekuensi tu bermaksud kekerapan. Yang kedua intensity, dan yang ketiga time, dan T yang kedua adalah type, jenis. Okey, apa itu frekuensi, kekerapan? Okey, frekuensi ni adalah kekerapan kita melakukan latihan, dan kita ni bila kita lakukan aktiviti, kita digalakkan bersenam sekurang-kurangnya 5 kali seminggu. Maksudnya 5 hari lah, 5 hari ke sehari tu 2 kali ke. Orang selalunya buat sehari sekali, petang ataupun pagi. Sekurang-kurangnya 5 kali seminggu. Seperti apa dia aktiviti yang kita boleh buat untuk frekuensi ni, sama ada kita berjalan laju, jogging ataupun berenang. Ataupun satu lagi adalah senam aerobik. Itu adalah contoh-contoh aktiviti untuk frekuensi. Okey, apa itu intensity? Intensity macam cikgu cakap tadi adalah tahap kekurangan kita tahap kesukaran. Tahap kesukaran melakukan aktiviti fizikal. Itu adalah intensity. Maksudnya bila intensity lagi tinggi, tahap kesukaran kita melakukan aktiviti tersebut lagi susah. Okey, semakin tinggi intensiti latihan,
semakin tinggi denyutan nadi ataupun degupan jantung kita. Okey, seterusnya adalah yang ketiga adalah time. Time yang pertama tadi frekuensi, intensity dan time. Time maksud dia masa yang kita peruntukkan untuk aktiviti fizikal. Dan lakuan aktiviti fizikal sekurang-kurangnya diambil 30 minit ataupun 60 minit dalam satu-satu aktiviti. Okey, yang seterusnya T yang kedua, time. Okey, TAT. TAT ni jenis-jenis dipanggil jenis-jenis aktiviti fizikal yang berbeza, memberi kesan terhadap komponen kecergasan yang berbeza. So maksudnya kita sama ada kita nak berjogging ataupun kita nak membuat latihan jeda ataupun kita buat orang cakap latihan naik bukit, naik turun bukit. Okey, itu jenis latihan. Sama ada kita nak buat latihan apa? Bebanan ataupun long distance, berlari ataupun macam mana. Itu adalah yang keempat, TAT. Komponen kecergasan fizikal berasaskan kesihatan kita akan gunakan dalam 4 tersebut. Dan yang ni yang kita tengok yang pertama, komponen asas kita hari ni kita akan belajar komponen asas yang pertama iaitu kapasiti aerobik. Okey, sebelum kita tengok kapasiti aerobik tu, yang kapasiti aerobik ni ada dua. Satu aerobik dan satu anaerobik. Apa itu aerobik, apa itu anaerobik? Okey, kita tengok maksud dulu. Maksud kapasiti aerobik dulu. Okey, maksud kapasiti aerobik ialah keupayaan diri individu tersebut untuk kekal melakukan suatu aktiviti untuk menggunakan tenaga aerobik dia dalam suatu tempoh masa. Okey, dia dapat mengekalkan tenaga aerobik dia dalam suatu tempoh masa. Okey. Yang ni lah cikgu nak terangkan apa itu aerobik, apa itu anaerobik. Okey, aerobik adalah aktiviti yang kita laksanakan dengan tempoh masa yang lama, tempoh masa yang panjang. Contohnya antara aktiviti yang kita buat adalah berlari, jogging. Maksudnya tempoh masa yang lama. Kalau anaerobik, dia adalah aktiviti yang kita lakukan dalam tempoh masa yang sekejap. Contoh dia lari 100 meter. Dalam beberapa saat sahaja, tak sampai seminit kita lari 100 meter. Maksud dia itu adalah contoh aktiviti anaerobik. Aerobik pula dia aktiviti yang panjang dan memerlukan kita bernafas. Kita hembus nafas dan kita sedut nafas. Itu aerobik. Ni kapasiti aerobik ni lah adalah individu yang mempunyai tahap kapasiti aerobik yang baik, mampu melakukan aktiviti fizikal untuk tempoh masa yang lama, tapi dia lambat untuk rasa lesu. So orang yang mempunyai kapasiti aerobik yang baik ni, dia boleh berlari ataupun berbasikal ataupun berenang dengan tempoh masa yang lama, tetapi dia lambat rasa penat. Kalau orang yang kapasiti aerobik yang rendah, dia akan berlari ataupun berbasikal, bila lama sikit dia buat aktiviti tersebut, dia akan cepat rasa penat. Dah penat dah. Dah 10 minit kayu basikal dah penat dah. 15 minit jogging dah rasa penat dah. Tapi bila kita mempunyai kapasiti aerobik yang tinggi, kita jogging 30 minit, sejam pun kita tak rasa penat lagi. Itu menandakan seseorang itu mempunyai kapasiti aerobik dia yang tinggi. Okey, macam mana kita nak buat lakukan aktiviti bagi meningkatkan kapasiti aerobik kita? Salah satu contoh adalah kita berlari, berjogging dengan tempoh masa yang lama. Okey, kita kena sentiasa buat aktiviti tersebut dengan lakuan yang betul. Maksudnya, contoh pertama kali kita buat hari pertama kita buat, kita berlari 3 km. Okey, dah rasa penat dah. Okey, stop. Esok kita buat lagi 3 km. Dan lusa 3 km. Dan seterusnya kita akan kekalkan jarak tersebut dan kita tambah kelajuan kita berlari. Kelajuan kita berlari tu kita tambah. Ataupun
jarak kita akan naikkan jarak. Contoh hari pertama 3 km, hari kedua 3.5 km, hari ketiga 4 km dengan kelajuan yang sama. So dia ada peningkatan dalam latihan kita, membuatkan kapasiti aerobik kita semakin hari semakin meningkat. Okey, kapasiti aerobik ni dia tidak kekal dalam diri kita, dia tidak kekal. Contoh kamu sebulan kamu berlari, kamu sentiasa upkan kapasiti aerobik kamu, meningkatkan lagi kapasiti aerobik kamu dengan berlari. Pertama 1 km, 2 km, 2.5, 3 km dan sampai kamu rasa dah cukup lah. Dah rasa fit dah. Okey, dah dapat 10 km lari dengan tempoh masa yang sekejap. Maksudnya kamu lari dengan kelajuan yang pantas. Okey, dan kamu stop. Nanti bila kamu stop, contohnya kamu stop sebulan, 2 bulan. Lepas tu kamu nak sambung pula aktiviti tersebut. Kapasiti aerobik kamu bila kamu sambung seterusnya dia akan menurun. Mungkin hari last kamu lakukan aktiviti tersebut sebelum ni, kamu dapat buat 10 km berlari dengan tempoh masa 1 jam. Mungkin selepas kamu berehat selama lebih pada seminggu, 2 minggu macam tu, kamu stop dan kamu nak lakukan balik, kamu dah tak dapat dah lakukan larian 10 km dalam tempoh 1 jam. Mungkin akan menjadi boleh 10 km, mungkin akan menjadi 1 jam 10 minit, 1 jam 15 minit, dah makin lama. Ataupun kamu tak dapat nak lakukan 10 km, kamu hanya dapat lakukan 8 km ataupun 7 km. So kapasiti ni dia akan berkurang jika kita tidak melakukan latihan tersebut. So dia tidak kekal. Kita kena sentiasa lakukan exercise untuk sentiasa kekalkan kapasiti aerobik kita. Itu saja bagi cikgu untuk kapasiti aerobik. Cikgu, saya nak tanya, kan sekarang ni kan musim PKP, tak boleh nak keluar rumah kan. So macam mana kita, saya nak tahulah cara macam mana kita nak mengekalkan kapasiti aerobik kita. Okey, terima kasih soalan yang bernas. Okey, kan sekarang kita tak boleh keluar rumah. Apa aktiviti yang kita boleh lakukan? Okey, macam cikgu cakap tadi, untuk kita kekalkan atau meningkatkan, kita perlu melakukan latihan. Okey, apa jenis latihan tu kita akan masuk kepada prinsip fit tadi. Tak jenis latihan yang kita boleh buat. So, okay, cikgu bagi suggestion. Latihan yang kita boleh lakukan semasa kita berada di rumah tanpa kita, kan tadi cikgu cakap 2 contoh, iaitu berjalan laju ataupun jogging. Tapi jogging kat dalam rumah macam tak best kan kita jogging. So sekarang ni apa aktiviti yang kita akan gunakan adalah jenis. Kita akan tengok kepada jenis aktiviti. Itu jenis yang kita perlu ada space yang sedikit. Macam cikgu ni, cikgu buat space yang sedikit. Salah satu contoh dia adalah jumping jack ataupun lompat bintang. So kita akan lakukan di tempat yang sama dan membuat dengan lakuan intensity. Itu masuk kepada intensity. Maksudnya lakuan yang kita buat tu cepat ataupun lambat. Sama ada dia terpulang kepada individu. Contoh, kalau awak seorang yang mempunyai obesity, awak gemuk sikit, awak ada obesity. So awak nak lompat dan nak buat setajam tak dapat. So sebab apa? Sebab awak akan ada masalah dari segi joint, sakit lutut, sakit pinggang. So awak kena pilih aktiviti lain. Sama ada naik turun bangku. Awak ada tangga kan rumah awak. So awak naik tangga, turun, naik turun, naik turun. Okey, itu adalah salah satu aktiviti yang awak perlu buat. Okey, macam mana kita nak naikkan kapasiti aerobik kita? Maksudnya kita dah buat hari ni, kita dah buat 10 ulangan. 10 ulangan naik turun bangku, 3 set. So kita nak tingkatkan lagi kapasiti aerobik kita, kita boleh buat dengan cara kita naikkan lagi bilangan ulangan dan bilangan set tadi. Itu adalah naik turun bangku. Banyak lagi aktiviti yang kita boleh buat. Sama ada shuttle run, maksudnya daripada sini kita mundur belakang.
shuttle run. Okey, lepas tu kita boleh buat macam-macam lagi. Naik turun bangku, kita boleh buat ni wall run. Okey, high knee, lompat setempat, dan step up jump, boleh macam-macam. Awak nak buat tapi dengan intensity yang banyak lah, baru dipanggil capacity aerobik, kita dapat meningkat. Cikgu, saya nak tanya, macam mana kalau seseorang tu dia menghadapi masalah obesiti, dan macam mana cara dia nak turunkan berat badannya? Okey, terima kasih. Okey, cara kita nak turunkan berat badan dengan kapasiti aerobik tadi adalah kita lakukan latihan kapasiti aerobik dengan intensiti yang tinggi. Maksudnya kita akan buat lakuan intensiti latihan kita tu melebihi daripada sebelum ni. Maksudnya kita akan tingkatkan hari ni banyak ni, esok kena lebih lagi. Lepas pada tu dia kalau kita nak turunkan berat badan, kita kena kira semua sebenarnya. Kita kena kira latihan kita, jenis latihan, kita kena kira intensiti latihan, dan kita kena kira pemakanan kita. Kita tak boleh juga lari tapi makan tak jaga. Tak boleh juga, dia tak sihat lah, aktiviti yang tak sihat. So pemakanan kita kena seimbang dari segi pemakanan dan dari segi kecergasan fizikal kita. So dua-dua ni kena seimbang, baru mempunyai tubuh dan kesihatan yang ideal. Itu adalah salah satu contoh kita nak turunkan berat badan daripada obes kepada yang normal. Okey, so kamu dah faham apa itu kecergasan fizikal, apa itu kapasiti aerobik dalam kecergasan fizikal. Kamu dah faham semua? Ya, saya dah faham, cikgu. Okey, apa yang kamu faham? Boleh bagi tahu cikgu. Okey. Apa yang saya faham tentang kapasiti aerobik ialah kita kena selalu lakukan aktiviti tu. Contohnya macam jogging, kena selalu buat lah. Untuk mengekalkan kapasiti aerobik tu, supaya tak cepat penat. Okey, bagus, betul. So maksudnya kita kena selalu lakukan. Kalau kita tak lakukan, nanti kapasiti aerobik kita akan makin berkurang. Dia bukan kalau kita lakukan makin tinggi, kita berada kapasiti aerobik berada pada tahap yang tinggi dan kita rasa dah tinggi dah. So kita tak payah nak buat dah. So dia tak akan kekal berada tinggi macam tu. Contoh kita dah tinggal kan, kita dah tak buat. So kapasiti aerobik tersebut dia akan menurun. Maksudnya ketahanan kita ni akan menurun. Contoh kita berjoging, sebelum ni kita berjoging 5 km, kita tak sepenat dah. Tiba-tiba kita stop berjoging selama sebulan, 2 bulan, 2 minggu. Nanti kita akan start mula berjoging seterusnya, kita dah 1 km, 2 km dah rasa penat lah. Sebab adalah kapasiti aerobik kita tidak kekal. So kita kena buat setiap hari. Macam cikgu sarankan, kapasiti aerobik ni dibuat 5 kali seminggu. Maksudnya 5 hari lah. Kita ada seminggu, ada 7 hari. 2 hari kita rest. Maksudnya dia kena ada rest. Sebab masa untuk tisu-tisu kita untuk recovery. Nanti kita masuk bab pemakanan pula. Macam mana nak recovery otot-otot kita. Apa perlu kita makan. Okey, itu saja daripada cikgu. Setakat ini, cikgu harap semua dapat memahamilah tajuk kecergasan fizikal. Kepada konteks dia adalah yang pertama kapasiti aerobik, dan seterusnya video seterusnya cikgu akan ceritakan tentang yang lain lagi, kekuatan otot, daya tahan otot, flexibility dan seterusnya. Okey, itu saja. Cikgu nak teruskan aktiviti cikgu. Selamat menjalankan aktiviti anda di rumah masing-masing. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.